ditunjuk kepada kebanyakan orang dengan kitab ini. Surah Al-Baqarah ayat 26. Pada tempat yang lain daripada kitab itu kita temui wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan secara beransur-ansur daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan untuk orang yang zalim. Yang ini disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. Surah Al-Isra ayat 80. Rasulullah SAW telah diriwayatkan sebagai bersabda, ramai munafik dalam kalangan umat ini adalah daripada golongan Qari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diriwayatkan daripada setengah masai, apabila seorang itu mula membaca satu surah daripada Al-Quran, maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya bila seorang lain membaca satu surah, para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaannya. Setengah ulama menyatakan bahawa kadang-kadang seseorang itu membaca Al-Quran serta melaknat dirinya sendiri tanpa disedari. Misalnya, dia membaca dalam Al-Quran, ala la'anatullahi ala zalimin. Ketahuilah kutukan Allah SWT adalah ke atas orang yang zalim. Dan dia sendiri termasuk dalam ancaman ini akibat daripada kezalimannya sendiri. Dalam keadaan yang sama dia membaca Al-Quran, la'natullahi ala kanzibin, la'natullahi ala kazibin. Kutukan Allah SWT adalah ke atas orang yang berdusta. Oleh kerana dirinya sendiri ialah pendusta, maka dia sepatutnya menerima kutukan tersebut. Sayyidina Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu berkata bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melantik Sayyidina Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu anhu sebagai gubernur Mekah. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Nafi radhiyallahu anhu, siapakah yang beliau lantik sebagai pentadbir bagi kawasan padang pasir? Ibnu Abza, jawab Nafi. Siapakah Ibnu Abza? Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya lagi, beliau adalah salah seorang daripada hamba-hamba kami. Jawab Nafi, mengapa kamu melantik seorang hamba sebagai amir, yakni ketua? Bantah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerana beliau membaca kitab Allah SWT. Jawab Nafi. Mendengarkan jawapan itu, Sayyidina Umar radhiyallahu meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang mahumnya, dengan perantaraan kalamullah, yakni Al-Quran ini, Allah SWT meninggikan ramai orang dan merendahkan ramai orang. Fadilah zikir, ayat-ayat kelebihan tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka katsiran Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyiyal wal ibkar. Dan sebutlah daripada Tuhanmu yang sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Surah Al-Imran ayat 41. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yani orang-orang yang bijak ialah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang kejadian-kejadiannya seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Surah Al-Imran. Ayat yang kelima, subhanahu ayyakuna lahu walad. Maka maha suci Allah SWT daripada mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat 171. Wa isqala Allahu ya Isa ibn Maryam antal qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang ini pada hari kiamat apabila Nabi Isa AS disoal,
Dan yang ini ingatlah ketika Allah SWT berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah SWT? Isa AS menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa-apa yang bukan hakku, yakni mengatakannya. Surah Al-An'am. Fadilat tablik. Dalam Al-Quran suci itu juga terdapat ayat ini. Fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah SWT, dan mereka beroleh azab yang besar, yakni kekufuran mereka yang demikian adalah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan kerana Allah SWT tidak memberi hidayat petunjuk yang dapat membawa kaum yang kufur ingkar itu, yakni kepada kebahagiaan di akhirat. Surah An-Nahl 106-107. Selain daripada ayat-ayat yang tersebut di atas, ada banyak lagi ayat lain yang telah membandingkan antara dunia dan akhirat. Di sini tidak perlu untuk menyebut kesemua ayat itu. Memadailah beberapa ayat yang telah dituliskan dengan ringkas sebagai contoh. Maksud keseluruhan ayat di atas adalah sesiapa yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat adalah orang yang sangat rugi. Sekiranya anda tidak mampu menguruskan kedua-duanya, maka akhiratlah yang patut diutamakan. Saya tidak menafikan bahawa memenuhi keperluan dunia adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang. Untuk pergi ke tandas adalah satu keperluan tidak dapat dielakkan oleh sesiapa pun. Namun, tiada seorang pun yang berakal pun sanggup duduk di tandas sahaja sepanjang hari. Sekiranya diteliti dengan mendalam hikmah ilahi dalam penyusunan syariat, kita akan mengetahui bahawa setiap perkara dalam syariat kita yang suci ini telah disusun dengan begitu rapi. Allah SWT sendiri telah menjelaskan setiap perkara dengan terperinci. Misalnya, waktu solat telah diperjelaskan kepada kita tentang pembahagian masa 24 jam sehari semalam. Separuh daripada masa itu adalah untuk menyempurnakan hak hamba, sama ada digunakan untuk berehat atau untuk mencari rezeki, dan separuh lagi adalah hak Allah SWT. Pembahagian ini sesuai dengan kefahaman tuan-tuan sendiri, iaitu dunia dan akhirat hendaklah sama-sama diusahakan, separuh untuk agama dan separuh lagi untuk dunia. Sekiranya kerana kesibukan dunia sama ada digunakan untuk rezeki atau mendapatkan kerehatan badan, masa yang digunakan telah melebihi daripada separuh, maka pastinya anda telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehubungan dengan itu, jika kita telah membagikan masa 12 jam untuk dunia dan 12 jam untuk agama sebagaimana tuntutan keadilan, barulah kita boleh berkata bahawa kita telah diperintahkan untuk menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. Dan dalam Islam tidak diajarkan rahbaniyah. Bukanlah tujuan untuk menulis penerangan ini di sini. Penerangan tersebut ditulis sebagai jawapan kepada satu persoalan. Oleh itu memadailah dengan penerangan yang ringkas ini. InsyaAllah Allah SWT mendengar. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah dalam amal dan niat bagi kita sekalian. Satulah yang coba sangat ini.